Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Ustaz doakan awak semua sihat-sihat walafiat di samping keluarga tercinta di rumah masing-masing. Okey, jadi untuk minggu ni kita sambung lagi kemistri solat kita. Pada minggu lalu kita dah bincang tentang apa? Yang siri pertama minggu lepas tu. Apa dia? Ha? Wuduk, pelakon wuduk kan? Okey, jadi minggu ni kita akan pergi kepada pelakuan solat, pelakuan solat. Okey, sebelum tu Ustaz nak sebut dulu nama-nama ni. Tahun 1 Omek, Sakinah, Dennis, Farid. Tahun 2 Sofriken. Tahun 3 Wardah, Adiputra. Adiputra dengan Siti. Tahun 5 Azrul, Muhammad, Nisa, Alia. Tahun 6 Haikal dengan Sakura. Jadi saya harap awak semua dapat ikuti siri KBS kita, siri pertama dan siri kedua ni. Bila-bila masa awak nak tonton pun boleh, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk awak semua. Baik, jadi untuk minggu ni kita akan tengok kepada pelakuan solat, pelakuan solat. Jadi pelakuan solat yang Ustaz akan terangkan pada minggu ni berpandukan kepada rukun solat. Rukun solat. Jadi kita akan tengok pelakuan-pelakuan solat, ada bacaan-bacaan solat kan, niat-niat solat. Okey. Minggu lalu kita dah tengok wuduk kan. Okey, wuduk. Teori kita dah belajar tentang wuduk. Baik. Jadi apa tu solat? Sebelum kita pergi masuk rukun-rukun solat tu, apa itu solat sebenarnya? Okey, jadi solat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang Allahu Akbar yang kita angkat. Itu takbiratul ihram itu permulaan solat dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam. Kan? Diakhiri dengan salam. Bermula dengan takbiratul ihram sampai bagi salam, tu dalam tu kita panggil dia solat. Perbuatan tersebut kita panggil dia solat. Okey. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat yang tertentu. Baik. Jadi, kita tengok rukun solat. Rukun solat ni dia ada 3 pembahagian dia. Dia ada rukun qalbi, ada rukun fi'li dan ada rukun qauli. Ini kita pun dah belajar. Kita dah belajar di sekolah. Bagi yang ingat, kita dapat refresh balik. Bagi yang lupa, kita ingat-ingat balik. Kita ingat-ingat balik. Okey, rukun qalbi. Rukun qalbi itu apa? Berkaitan dengan hati. Hatilah, qalbi. Qalbi, hati. Okey. Jadi, hati ni, bila kita sebut hati, apa yang berkait dengan hati dalam rukun solat? Apa yang kita buat? Apa yang kita baca dalam hati? Tak ada lain lah. Niat. Niat. Okey, fi'li. Fi'li ni perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan dalam sembahyang. Perbuatan kita berdiri, perbuatan kita rukuk, perbuatan kita iktidal, perbuatan kita sujud, duduk antara 2 sujud. Itu namanya perbuatan. Perbuatan kita dalam solat. Jadi segala perbuatan-perbuatan tu dalam bahasa Arab kita panggil dia fi'li. Okey, seterusnya rukun qauli. Qauli ni apa? Qauli ni bacaan, ucapan kita, perkataan kita. Apa yang kita baca dalam solat, semuanya itu adalah rukun qauli. Qauli. Yang rukun lah. Yang sunat tu tak dikira lah. Ada juga bacaan, tapi dia sunat. Sunat dalam sembahyang. Tapi yang kita nak fokuskan kat sini adalah bacaan yang menjadi rukun dalam solat. Contohnya apa? Baca surah Al-Fatihah. Rukun baca surah
Fatihah dalam sembahyang. Bila rukun ni maksudnya apa? Kalau kita tak buat, maka tidak salah sembahyang kita. Kita tahu bacaan surah Al-Fatihah ni mesti baca, wajib baca dalam sembahyang. Kalau tak baca, tak sah sembahyang kita. Jadi kita kena usahakanlah belajar. Belajar dan baca dalam sembahyang. Kalau kita tak baca, tak sahlah sembahyang. Sembahyang kita. Tak sempurna dalam sembahyang kita. Kan? Okey. Jadi ini adalah 3 rukun secara umumnya yang berada dalam ruang lingkup rukun-rukun solat. Okey. Baik. Okey, kita pergi kepada rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Okay. Rukun yang pertama ni apa? Niat. Niat. Okey, rukun pertama adalah niat. Niat. Niat nak sembahyang ni ada berapa niat? Ada 5 lah. Sebab sembahyang dalam sehari ada 5 kali. Ada 5 kali. Jadi setiap sembahyang tu ada niat dia masing-masing. Ada niat dia masing-masing. Beza dia dekat mana? Dekat nama solat dan juga waktu solat tu. Waktu solat ialah merujuk kepada nama solat tu lah. Solat subuh ke, waktu subuh, ataupun waktu zuhur, ataupun waktu asar, maghrib dan isyak. Dan lagi yang membezakan dalam niat solat tu adalah bilangan rakaat. Bilangan rakaat dia. Kalau subuh, 2 rakaat. Kalau zuhur, 4 rakaat. Asar pun 4 rakaat. Maghrib 3. Dan isyak 4 rakaat. Tu jangan kita bertukar. Jangan kita bertukar. Tak boleh bertukar. Tiba-tiba kita nak solat zuhur, nak sembahyang 2 rakaat. Boleh ke? Tak boleh. Walaupun kita dah sembahyang. Tapi 2 rakaat. Tak boleh. Ataupun subuh. Kita nak sembahyang 4 rakaat. Tak boleh juga. Sebab memang 2 rakaat. Memang 2 rakaat. Nak buat lebih lah hari ni. Tak boleh juga. Kan? Jadi itu beza dia. Okey, jadi rukun. Rukun yang pertama adalah niat. Niat. Jadi niat tu adalah keinginan untuk kita kasab, keinginan untuk melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Jadi tempat niat tu di mana? Dalam hati. Kita dah sebut tadi kan rukun qalbi dekat mana? Hati. Hati. Okey, jadi syarat sah niat ni mestilah diiringi dengan takbiratul ihram. Masa kita angkat takbir tu, Allahu Akbar. Kan, masa kita tengah angkat takbir tu, mulut kita sebut Allahu Akbar tu, hati kita apa? Baca niat. Niat tu tengok niat apa sembahyang kita nak sembahyang waktu tu. Kalau subuh, subuh lah. Kalau zuhur, zuhur lah. Kalau maghrib, maghrib lah. Okay. Jadi waktu tu hati kena fokus betul-betul lah masa angkat takbir. Supaya kita tak salah sebut apa sembahyang yang kita nak solat waktu tu. Apa yang kita nak sembahyang. Ingat jenis solat dan kefarduannya. Ingat jenis solat. Solat apa? Solat fardu zuhur. Ataupun solat apa? Fardu maghrib. Jangan bertukar. Kadang-kadang orang yang nak buat solat sunat pun sama juga niatnya. Tapi bezalah. Tak sebut solat fardu. Kan? Dia sebut solat sunat, solat sunat hajat ke, kan, solat sunat tarawih ke, kan. Jadi tempat niat tu sama je. Yang pastinya yang bezanya jenis solat tu. Apa yang kita nak sebut tu. Kan. Okey. Seterusnya, okey. Niat solat. Kita baca sepintas dulu. Subuh. Subuh macam mana? Usalli fardha subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, solat zuhur usalli fardha zuhri 4 raka'atin adaan lillahi Ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Salat asar usalli
fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Isya', ni last sekali. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi ini adalah niat-niat solat fardu yang wajib kita kerjakan sehari semalam. Baik. Jadi ini adalah rukun yang pertama. Kita dah lepasi rukun yang pertama. Apa dia rukun yang pertama? Ni niat. Baik, rukun yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang mampu ketika solat fardu, kita mesti berdiri tegak. Berdiri. Orang yang tidak sakit mesti berdiri. Melainkan yang uzur, yang sakit, itu ada rukhsah ataupun ada keringanan lah. Ada kemudahan untuk dia solat sambil duduk ataupun berbaring. Tapi bagi yang mampu, kita mesti berdiri. Mesti berdiri. Wajib berdiri. Okay. Wajib berdiri bagi yang mampu dalam solat fardu. Okay. Dan kalau dalam solat sunat, lainlah. Lain hukumnya. Okay. Jadi, jika seseorang itu mampu berdiri pada sebahagian solat dan tidak mampu pada sebahagian yang lain, maka wajib baginya berdiri pada bahagian yang dia mampu. Okay. Baik. Dia boleh berdiri, tapi dia tak boleh sujud. Dia kena solat duduk. Jadi waktu dia berdiri tu, dia berdirilah dulu. Kan? Lepas tu dia nak rokok, dia nak duduk, atas kerusi, itu terpulang, dibolehkan. Okey, jadi rukun yang kedua apa dia? Berdiri tegak. Okey. Rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbir yang pertama tu. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Kita angkat takbir tu. Itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Okey. Kita mesti sebut takbiratul ihram tu masa bila? Masa keadaan kita berdiri tegak. Berdiri tegak. Waktu kita sebut Allahu Akbar tu, waktu itulah dalam hati kita lafazkan niat. Lafazkan dalam hati, sebutkan dalam hati. Kalau lafaz di mulut kan, sebut dalam hati. Yang kita sebut dekat mulut tu usalli fardal as-subhi, tapi dalam hati tu baca niat dia. Niat dia, terjemah niat dia tu. Okey. Jadi kita mesti melafazkannya dalam keadaan berdiri tegak. Okey, kemudian lafaz dalam keadaan benar-benar menghadap kiblat, mesti menghadap kiblat. Kemudian menyebutnya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab lah, Allahu Akbar. Jangan cakap Allah Maha Besar kan? Allahu Akbar. Okey, sesungguhnya mendengarkan semua hurufnya untuk diri sendiri. Kalau kita sembahyang sendiri pun kita mesti sebut Allahu Akbar tu sekadar untuk diri kita dengar. Walaupun kita sembahyang seorang-seorang, jangan kita angkat senyap je kan. Okey, mesti diiringi dengan niat. Mesti dalam hati itu diiringi dengan niat. Okey, rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga, masih lagi takbiratul ihram. Masih lagi rukun yang ketiga, takbiratul ihram. Cara angkat takbiratul ihram. Cara angkat takbiratul ihram. Okey, kamu boleh tengok gambar dekat slide tu. Kan? Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah. Yang penting angkat tangan tu di bawah cuping telinga. Boleh ataupun paras pada telinga pun boleh, ataupun rendah sikit pada bahu pun boleh. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu ke bawah. Okay, nampak? Faham? Saya rasa awak boleh jelas perbuatan untuk mengangkat takbiratul ihram ni.
Okey, seterusnya bacaan suratul Fatihah, rukun yang keempat. Lepas kita dah angkat takbiratul ihram, letak tangan di dekat atas mana? Atas pusat ni kan. Atas perut kita, atas pusat. Tangan kanan di atas tangan kiri. Okey. Lepas tu kita baca apa? Bacaan surah Al-Fatihah rukun. Ustaz, doa iftitah tak baca ke? Sebab tu Ustaz cakap tadi. Kita tengok pelakuan solat yang kita bincangkan hari ini, fokus kita pada rukun solat. Dia pun doa iftitah tu dia sunat. Dia bacaan dalam solat juga tapi dia sunat. Tapi kalau surah Al-Fatihah ni dia wajib. Hukumnya wajib baca. Jadi kalau tak baca tak apalah doa iftitah tu. Tak apa, tapi sebaik-baiknya baca. Kalau tak baca tidak membatalkan solat, tapi sebaik-baik bacalah. Sebab kita nak kumpul pahala banyak-banyak kan. Bacalah. Baca. Sebab yang kita nak fokuskan kat sini adalah tentang rukun solat. Jadi rukun yang keempat adalah surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah kena baca. Yang tak boleh baca lagi, yang tak boleh kuasai lagi, belajar. Belajar betul-betul kuasai dan perbetulkan bacaan surah Fatihah kita. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Rukun yang keempat. Baik. Seterusnya, rukun yang kelima. Apa? Lepas kita dah berdiri, kita rukuk. Ustaz, lepas sembahyang baca surah Al-Fatihah kan ada orang baca surah lain pula. Betul. Itu pun sama juga macam doa iftitah tadi. Hukum dia sunat. Sunat. Saya cakap tadi kita nak fokuskan kepada rukun solat. Jadi bacaan surah lepas apa tu Al-Fatihah tu sunat. Sunat. Baik. Sunat tu bukan bermaksud kita tak perlu baca. Kita kena baca juga. Cuma disebabkan fokus kepada apa yang kita nak fokuskan pada hari ini tentang rukun solat, jadi kita fokuskan kepada rukun solat. Itulah Ustaz terangkan dulu kepada kamu ni, supaya kamu ni tak salah faham ataupun tak salah anggap. Oh, yang ni tak perlu baca. Oh, yang ni je baca. Kan? Okey. Setengah orang kadang dia nak bermudah. Padahal solat ni bukanlah benda yang kita boleh buat mudah-mudah kan. Cuma sebabkan masa yang terhad ni, Ustaz nak fokuskan apa yang penting dulu untuk kita tengok. Okey. Jadi buatan seterusnya adalah rukuk. Rukuk. Selepas kita berdiri tadi, angkat takbir Allahu Akbar, kita pun turun. Turun bukan turun sujud, turun merukuk. Turunkan badan kita, rukuk. Okey. Letak tangan dekat kepala lutut. Tangan kepala lutut. Jangan letak di bawah lutut ataupun jangan letak di atas lutut, di peha. Salah. Letak betul-betul di lutut supaya belakang kita, tulang belakang kita ni dapat lurus dari kepala sampai ke punggung. Itu adalah perlakuan rukuk. Rukuk. Kemudian, apa bacaan semasa rukuk? Bacaan semasa rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 3 kali baca. 3 kali baca. Sunat baca 3 kali. Okey, seterusnya. Iktidal. Okey. Ustaz dah jumpa slide yang menunjukkan perbuatan iktidal tu. Okey, jadi iktidal ni
Kamu semua pun faham sami Allahu liman hamidah. Daripada rukuk kita bangun berdiri tegak balik. Sami Allahu liman hamidah. Letak tangan di sisi kan. Rabbana lakal hamd. Baik. Seterusnya rukun yang ketujuh, kita turun ke bawah ke tempat sujud. Turun ke tempat sujud. Perlakuan sujud. Okey. Sujud, dahi kita mencecah ke tempat sujud. Kemudian tangan berada di sisi, kemudian lutut dan juga kaki, jari kaki. Itu adalah anggota-anggota sujud kita. Kan, anggota-anggota sujud yang menjadi anggota sujud kita. Baik. Kemudian apa bacaan ketiga sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ustaz tahu ni mungkin kadang-kadang ada yang tertukar dengan bacaan bahasa rukuk. Subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim tu ada yang tak boleh beza kan. Jadi kita kena jelaskan di sini kan. Kalau sujud tu adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji-pujian untuknya. Subhana rabbiyal a'la. Kalau rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Seterusnya duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-8, duduk antara dua sujud. Bila kita duduk antara dua sujud, macam mana kedudukan kita? Kaki kiri kita duduk di atas kaki kiri kita. Duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan kita tu menegak. Kamu boleh tengok ni dorangan dalam slide ini, dalam YouTube ni. Duduk di atas tapak kaki kiri. Seolah-olah kaki kiri jadi alas. Iftirash. Sebab itulah nama duduk ni adalah duduk iftirash. Cara duduk ni. Kemudian kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Kaki kanan ditegakkan. Hujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Kedudukan cara duduk di antara dua sujud ini sama je untuk lelaki dan perempuan. Sama saja. Jadi kedudukan ni adalah kita panggil duduk antara dua sujud dalam solat. Inilah cara yang kita duduk. Melainkan mereka-mereka yang ada masalah lah, masalah kaki, tak boleh nak duduk macam ni. Kalau duduk macam ni jadi sakit pada kaki dia ataupun jadi apa-apalah, dia ada bengkak ke apa ke, boleh duduk dengan cara yang dia selesa lah. Dia selesa. Okey, kemudian bacaan ketika duduk antara dua sujud, apa bacaan dia? Okey, kita baca sama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku dan tinggikanlah darjatku dan berikanlah rezeki kepadaku dan berikanlah aku petunjuk dan berikanlah kesihatan kepadaku dan berikanlah keampunan kepadaku. Baik. Bacaan duduk antara dua sujud. Seterusnya, rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ni namanya adalah duduk tawaruk. Duduk tawaruk, cara duduk dia tu. Kalau duduk antara dua sujud tadi, namanya apa? Duduk iftirash. Iftirash. Okay. Duduk yang tasyahud akhir ni adalah duduk tawaruk. Macam mana cara dia? Okey. Tengok kalau daripada posisi belakang, tengok gambar yang paling atas ni. Kita duduk di atas lantai, kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Kedudukan kaki boleh tengok dekat sisi sebelah kiri, sebelah tepi ni, di bawah ni. Kedudukan kaki ketika duduk tasyahud akhir.
Kaki kanan sama juga macam duduk tasyahud, duduk antara dua sujud tadi. Dia ditegakkan dan jari menghadap kiblat. Adapun kaki kiri dia berada di bawah kaki kanan dan punggung kita berada di atas lantai. Kemudian tangan berada di atas peha lah, atas peha, pangkal peha dekat hujung lutut tu. Kemudian tangan kanan kita bukakan satu jari telunjuk. Jari telunjuk masa kita baca tasyahud akhir. Jadi ini adalah perlakuan duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Semua ni kita belajar secara teori saja dulu. Sebab kita tidak berada betul-betul di depan-depan. Kalau kamu semua ada dekat depan ustaz, ustaz boleh minta kamu semua buat satu-satu, setiap orang buat. Ustaz boleh betulkan kedudukan duduk kamu. Jadi benda ni kita akan buat masa kita jumpa buku sekolah nanti, insya-Allah. Kan? Okey. Seterusnya, bacaan ketika duduk tasyahud. Bacaan ketika tasyahud akhir ni. Okay. Macam mana bacaan tahiyat akhir? Ataupun kita baca tahiyat akhir kan? Okey. Ini pun Ustaz tahu ramai lagi yang masih belum dapat kuasai. Ramai lagi yang masih belum dapat kuasai bacaan ni dengan baik. Okey, kita baca sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat? Pendek je bacaan tasyahud akhir ni. Ni bacaan tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Ada lagi sebenarnya sambungan dia, tapi untuk pembahagian rukun ini adalah bacaan ketika tahiyat akhir. Selepas tu ada lagi bacaan selawat, nanti kita tengok. Okey. Jadi bacaan ni adalah bacaan tasyahud akhir yang kita baca ketika berada dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal pun bacaan dia sama juga macam ni. Sama juga bacaan dia macam ni. Macam tasyahud akhir ni. Macam tahiyat. Okey, kemudian bacaan selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaan ni adalah bacaan yang sambungan daripada bacaan tasyahud akhir tadi. Selepas kita berhenti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi kan. Okey, kemudian dia sambung lagi yang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey. Ini adalah bacaan yang kita baca masa kita duduk dalam kedudukan tahiyat akhir. Ini kita adalah bacaan selawat ke atas Nabi. Bacaan selawat Ibrahimiyah ni kita panggil. Kita berselawat ke atas Nabi Muhammad dan juga ke atas Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga baginda. Baik. Seterusnya, selepas kita dah baca tasyahud, bacaan tasyahud tadi, kemudian kita baca lagi selawat, yang mana dua bacaan tu kita katakan bacaan tahiyat akhir. Kita baca dalam kedudukan kita tahiyat akhir. Selepas kita sebut fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay. Kemudian apa pula selepas tu? Adalah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Okey, kita bagi salam. Salam pun rukun ni. Rukun. Rukun. Jangan kamu tinggalkan salam. Ni. Okey. Tengok perlakuan salam tu. Macam mana cara bagi salam. Bagi dulu salam.
Kemudian berhenti dekat tengah tu, jangan tunduk. Kemudian bagi pula salam yang kedua. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu nak tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu. Kan? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Nampak? Faham tak? Faham tak setakat ni? Pelakuan solat secara ringkas. Tapi pelakuan solat yang kita baca tadi tu, sampai bagi salam ni, tak menunjukkan lagi, maksudnya satu bentuk solat yang sempurna, tak lagi. Itu cuma kita kata perjalanan rukun dalam solat, daripada kita berdiri sampailah kita tasyahud akhir sehingga bagi salam. Kalau kita ikut pelakuan solat yang betul, ada lagi bilangan rakaat dia. Kita bangun lagi, berdiri, duduk lagi, bangun lagi, duduk lagi, kan? Okay. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib pada setiap rukun. Setiap rukun ni mesti tertib lah. Seperti mana wuduk, rukun solat pun mesti tertib. Kita tidak boleh kita nak sujud dulu baru rukuk ke, tak boleh, kan? Kita masuk-masuk kita nak iktidal dulu. Lepas tu barulah kita angkat tangan. Apa tu, letak tangan dekat perut, dekat dada ni, pun tak boleh. Maksudnya kita kena ikut step dia tu, step by step. Maksudnya ikut satu-satu. Mula-mula berdiri tegak, kan? Angkat takbiratul ihram, niat dalam hati, baca al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Kita tak boleh nak langkau mana-mana rukun, ataupun kita tak boleh nak tukar-tukar, buat yang mana dulu kemudiankan yang mana dulu, pun tak boleh. Tak boleh. Apa dalilnya? Perbuatan Nabi SAW dan ajaran baginda kepada para sahabatnya yang menunjukkan setiap perbuatan dalam solat dilakukan dengan mengikut turutan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi apa yang kita buat ni sebenarnya ada panduannya. Siapa yang kita ikut? Kita ikut cara Nabi solat. Cara Nabi solat. Baik. Jadi kita dah tengok tadi. Kita mesti buat. Bukan kita je yang buat. Seluruh umat Islam di seluruh dunia ni, dunia yang ada dalam peta kamu tengok ni kan, seluruh dunia di mana saja dia berada, dia mesti solat 5 hari, 5 kali sehari semalam. Semuanya menghadap ke tempat yang sama. Di mana? Di Kaabah, tempat yang Ustaz tandakan warna merah tu. Di situ adalah negara Arab Saudi, adanya Mekah di sana, yang mana di tempat yang bernama Mekah itu adanya Masjidil Haram, yang mana dalam Masjidil Haram tu ada Kaabah di situ. Jadi Kaabah ni merupakan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Seluruh dunia. Mana kalau kita nak sembahyang ni, kalau kita nak sembahyang kan, sebelum kita sembahyang kita mesti menghadap kiblat dulu. Salah satu dari syarat sah sembahyang kita. Kalau kita tak ada kiblat, tak sempurna juga solat kita. Walaupun kita dah ambil sembahyang, kan, kita dah sembahyang ikut rukun betul-betul, tapi kita tak ikut kiblat, tak sah juga solat kita. Jadi menjadi kewajipan kita orang Islam menunaikan solat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebagai tanda pengabdian kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi Ustaz doakan semoga kita semua sentiasa menjadi orang yang mendirikan solat di kalangan mereka yang mendirikan solat. Dan Ustaz mendoakan kamu semua, anak-anak murid Ustaz,
menjadi anak-anak yang soleh, yang salihah kepada kedua ibu bapa, perintah Allah dan Rasul, dan menjadi di kalangan mereka yang sentiasa mendirikan solat. Mendirikan solat. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan solat. Amin. Jadi Ustaz rasa sekadar itulah dulu untuk hari ini, untuk kali ini, KPS siri yang kedua tahun 2020. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi pada tahun hadapan, secara berdepan dah. Mungkin tak ada COVID dah ni, kita akan jumpa secara berdepan dalam kelas, insyaAllah. Ustaz sudahi. Sebelum tu Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap, ada terlanjur kata, ataupun ada kekurangan dari segi penyampaian Ustaz.